Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Nabiina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Ikhwan, Alhamdulillah, malam ni kita sampai pada muka surat 117. 117. Banyak tu. 117. Syarat diterimanya ibadah. Syarat diterimanya ibadah. Syarat diterimanya ibadah. Rupanya ada syarat Allah Ta'ala terima ibadat kita. Hari itu kita dah tengok dah apa itu ibadah. Apakah makna ibadah dalam Islam, kita dah tengok. Hari ini kita tengok bagaimana satu ibadat itu diterima oleh Allah Ta'ala. Mungkin pakcik tak ada kot hari itu. Saya tak tahu dia. Pakcik absen. 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 Pasal telefon tak mau main ke tegak? Lambat begitu tak dan. Absen. Dah pergi sembang rumah abang pakcik. Keluar visa saya tak beli. Pakcik pergi sembang rumah abang pakcik. Pakcik pergi rumah abang pakcik. Pergi sembang. Inilah adik yang saleh. Sana. Ziarah abang dia. Saya pun tak ziarah abang saya. Sana? Tengok abang ustaz berapa kot. Abang saya berasa. Jangan berpesan. Baik, mari kita tengok syarat buat ibadat. Muka surat 117. Mana Pak Long balik. Ada berbincang dengan biasa. Ikhwatul iman, ibadah adalah perkara taufiqiyah. Ibadah adalah perkara tauqifiyah. Apa dia tauqifiyah? Tauqifiyah ni satu benda yang Allah sendiri yang tentukan. Cara beribadat, masa beribadat, tempat beribadat, waktu beribadat, macam mana nak beribadat. Ini nama dia tauqifiyah. Pasal tu dalam usul fiqh yang dipakai oleh ahli sunnah, apa nama? Ibadat itu, syarat kita beribadat mestilah al-itba' wal tauqif. Apa dia? Al-itba' mengikuti, dan cara yang kita ikut itu mestilah tauqif. Apa dia? Kita ikut corak ibadat itu, cara beribadat mesti macam mana acuan yang dah ada, bukan kita yang bikin. Maka kita kena ingat sifat ibadat kerana Allah berfirman, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Allah buat jin dan manusia untuk ibadat. Maka Allah buat jin, Allah buat manusia untuk ibadat. Maka di sini jin Allah buat, manusia Allah buat, ibadat Allah buat. Karena itu ibadat dipanggil tauqifiyah. Adapun cara buat manusia dengan cara buat jin tak sama, dan cara Allah bikin ibadat tak sama. Jin dan manusia dua makhluk yang berbeza, tetapi dua makhluk yang berbeza di atas satu acuan ibadah. Jin tak boleh reka ibadat, manusia tak boleh reka ibadat. Reka ibadat telah melakukan jenayah yang paling besar. Mungkin inilah di antara makna Imam Syafi'i dalam buku dia Ar-Risalah. Apa dia? Al-istihsanu. Al-istihsan. Apa dia al-istihsan? Dia buat satu ibadat dengan dia beranggapan ibadat tu baik. Kenapa saya buat ibadat ni? Dia baik apa? Sesiapa yang itu dia punya anggapan dia buat ibadat, sedangkan ibadat itu sifat dia tauqifiyah, datang daripada Allah kepada Nabi pada kita. Allah yang cipta. Tiba-tiba hamba Allah ni dia tak ikut acuan ibadat, dia buat secara istihsan. Apa istihsan? Dia sebagai manusia, dia sebagai jin, dia berpandangan satu benda tu baik, dia buat. Imam Syafi'i kata apa dia? Manistahsana. Siapa yang ingat ibadat baik boleh buat, faqad syara'a. Orang ini telah bikin agama baru.
Kenapa? Kerana ibadat tak boleh anggap dia baik baru buat. Ibadat itu kena ambil acuan daripada Allah. Kerana ibadat maksud dia kita beribadat pada Allah. Cara kita beribadat pada Allah, kita menjadikan Rasulullah sebagai role model kita dalam beribadat. Betul Kapten? Role model. Bisa dengar ada kalimah ni? Ni dulu masa sekolah dengar lah. Abang dah dengar dah baju abang sama sekolah dengar. Nampak sangat pelakir orang. Role model. Contoh Suri Tahu lah saya. dan ibadat tauqifiyah ini, inilah maksud beberapa ayat Quran, fattabi'uni, uswatun hasanah dalam Quran, rahmatan lil alamin. Kan seperti Imam Malik bertanya, untuk apa Allah hantar Rasul kalau kamu bijak melakukan ibadat? Untuk apa Rasul dihantar? Kerana Rasul dihantar kerana ibadat itu tauqifiyah, tak boleh reka. Ibadat itu kena ada cara dia. Lepas tu Imam Malik kata apa dia? Ayo sekolah. Dah. Atas ni rapat lah. Rapat dah dia pergi. Udin. Makan juga. Kenapa Imam Malik marah hamba Allah tu? Imam Malik kata apa dia? Kata Imam Majishun. Imam Majishun kata, sami'tu Malikan yaqul, aku dengar Imam Malik kata. Apa Imam Malik kata? Man ibtada'a fil islami bid'atan yaraha hasanatan faqad za'ama anna Muhammadan khana risalah. Tengok Imam Malik kata, sesiapa yang membikin dalam Islam ini satu bid'ah. Bid'ah ni apa dia? Bid'ah ni bukan ibadat. Bid'ah ni adalah satu benda orang itu ingat baik, dia buat. Siapa yang membikin ibadat, lepas tu yaraha hasanatan, dia rasa apa dia buat tu baik, dia berpandangan baik. Imam Malik dengan keras menyatakan, faqad za'ama, tindakan macam ni telah meludah Rasulullah dan telah menamakan Rasulullah sebagai pengkhianat. Kenapa? Kerana ibadat tauqifiyah. Nabi tak cerita reka ibadat. Nabi bila nak buat haji, bukan Nabi pergi reka tawaf, bukan Nabi reka sa'i, menunggu wahyu. Lepas itu Quran kata, wan najmi idha hawa ma dhalla sahibukum wa ma gawa wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Itulah ibadat. Nabi tak reka ibadat. Syara'a lakum minad din, kami yang mensyariatkan agama kepada kamu. Di akhir ayat tu, an aqimuddin wala tatafarraqu fi, kamu jangan bercerai daripada prinsip beragama. Ibadat adalah tauqifiyah. Lepas itu bila orang buat sembahyang 2 rakaat, apa dia? 2 rakaat sunat hadiah, kita bantah. Mana boleh awak reka sembahyang, sedangkan sembahyang itu ibadat dan dia bersifat tauqifiyah. Puasa, mana boleh? Mari bersedia kita nak puasa. Kita mereka puasa. Nabi habang puasa Ramadan, Nabi habang puasa Syaban, Nabi habang puasa hari putih 13, 14, 15. Lepas tu Nabi habang 3 hari boleh puasa lagi setiap bulan. Lepas tu Nabi habang puasa Isnin, Nabi habang puasa Khamis, Ashura, lagi apa? Arafah, Muharram. Sapak tak ada. Rejab tak ada. Puasa Rejab tak ada. Nanti tadi kemudian berpuasa dalam 10 bulan Zulhijjah, 1 Zulhijjah sampai 10. Semua Nabi ajak. Tapi Nabi tak ajak tiap-tiap hari bersedia kita puasa. Kita puasa, kita merubah ibadat daripada tauqifiyah kepada istihsan, dan ini menyalahi mazhab Syafi'i. Tadi saya katakan manifestasi faktor syariah. Dia kata wami syariah faktor kafara, maksud kafara tu. Sambungan dia tu. Sambungan dia tu. Syariah faktor kafara. Tak, masalah dia man istahsana faqad syara'a. Yang tu disepakati Syafi'i kata. Oh, yang lepas
Yang belakang tu tak disepakati. Walaupun dia datang satu nada. Wa man syara'a faqad kafara, yang ni tak disepakati Syafi'i kata. Kalau tak disepakati Syafi'i kata, mungkin Syafi'iyah yang kata. Tapi dia letak dalam risalah. Dia letak dalam satu tempat. Tapi dalam matan tak ada. Dalam matan man istahsana faqad syara'. Jadi sesiapa yang telah beristihsan dengan ibadat, Imam Syafi'i punya pandangan, ibadat tak boleh buat melainkan dengan mencontohi Rasulullah. Siapa yang tak contoh Nabi, ingat baik buat, baik buat, baik buat. Kami buat ni baik apa? Kami buat sambutan maulud baik apa? Kami buat sambutan ni nak mai berapa hari lagi apa? Isra' Mi'raj nak mai dah. Kita dah nak masuk Rejab dah ni. Orang nak sambutan Isra' Mi'raj dah. Kami buat sambutan ihtifal ini baik apa? Kita kata mana dalil daripada Nabi yang pergi Isra' Mi'raj Nabi tak buat sambutan, kenapa awak buat? Baik apa? Ini nama dia istihsan. Dia memandang apa dia buat itu baik dan dia rasa itu ibadat. Ni Syafi'i kata manis tahsana. Siapa yang beranggapan baik satu ibadat tanpa contoh Nabi, faqad syara'a. Dia sedang membikin agama baru. Dan dia keluar pada agama saya. Sahabat tengok Nabi turun Mi'raj, Jibril mai ziarah sahabat tak buat majlis iktifal. Sahabat tak tentu 12 Rabiul Awal hari sambutan. Tak tentu. Sahabat tak tentu 27 Rejab itu Isra' Mi'raj. Sahabat pun tak tentu. Di sisi ulama pun khilaf. Ada ulama kata Mi'raj berlaku dalam bulan Ramadan. Baca dalam Rahiqul Makhtum, dia bubuh 5 pandangan Isra' Mi'raj. Ada di situ. Mubarak Furi. Sebut satu persatu. Macam mana kita boleh tentu 27 Rejab? Tak apa lagi. Lepas tu habaq pula sunat puasa kat atas. Nisfu Sya'ban kita tentu. Sunat puasa, baca Yasin dengan 3 kali cara. Kita kata apa ini? Ni tak puasa enggak? Kita kata hang dah cakap lagu tu ni ibadat. Sahabat, kalau ibadat sifat dia tauqifiyah. Kita tak boleh buat, kita kena tengok Nabi. Ulama usul kata apa dia? Ulama usul kata al-aslu fil ibadati al-butlan. Asal ibadat tak boleh buat, butlan, terbatal, sehinggalah ada arahan daripada Nabi baru boleh buat. Asal mana ada sembahyang, asal mana ada puasa, asal mana ada zakat. Turun ayat zakat baru zakat, ayat puasa baru puasa. Jadi sifat ibadat tu dia nak ajak kita kenal. Ibadah adalah perkara tauqifiyah, iaitu tidak ada satu bentuk ibadah yang disyariatkan kecuali berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Apa yang tidak disyariatkan adalah bid'ah mardudah, bid'ah yang ditolak. Dasar ibadat, sifat ibadat tauqifiyah. Dasar dia Quran dan Sunnah. Dia ada acuan dia. Yang ni lah nak cerita ke orang macam mana tak tahu. Dia punya alasan, ulama tak tahu ke? Saat ni kita jawab ulama tak tahu. Hang pandai dari mana? Tak selesai masalah, sengak apalah. Buat bodoh. Ini sabda Nabi, ini sebagaimana Nabi SAW menyebut, hadis Imam Muslim, Bukhari pun ada juga. Nabi kata ni kerana ibadat tu tauqifiyah, Aisyah radhiyallahu anha tolong ingatkan riwayat ni pada kita. Aisyah kata, tengok bahasa dia pakai. Man amila, semua mufrad. Amalan, sifat. Laisa alaihi amruna fahuwa rad. Terjemahan Melayu, barang siapa beramal tanpa ada tuntunan, contoh dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Siapa sebut? Nabi sebut. Siapa dengar? Aisyah dengar. Siapa riwayat? Bukhari Muslim riwayat. Ada juga riwayat Ahmad. Riwayat Ahmad datang dengan man sana'a. Sama juga makna dia, siapa yang dibuatlah, direka-reka, tambah tu tambah ni sana'a.
Jadi hadis ni membagi tahu pada kita bukan 10 amalan pakcik. Man amila. Man tu nakirah, umum. Hang orang kecil ke, hang ustaz ke, hang ulama ke, hang siapa hang masuk dalam man, hang umat Muhammad. Amila, hang buat satu amalan. Amalan tu satu aja hang buat. Laisa alaihi amruna. Amruna, urusan amal itu tak ada pada kami. Amruna. Yang hang buat tu satu amalan, laisa alaihi amruna. Amalan itu bukan urusan kami. Bukan urusan kami, maksud dia apa? Jibril tak turun ke aku. Aku tak ajak sahabat aku tak buat. Pasal tu dalam nak menentukan amruna, hadis dhaif pun ulama takut. Pasal nak menentukan kesabitan ibadat tauqifiyah, nak menentukan dia wujud tak wujud, ulama takut nak ambil hadis yang dhaif, semuanya hadis sahih. Pasal apa Nabi kata laisa alaihi amruna? Apa yang hang nak buat itu kena ada amruna. Urusan hang buat itu urusan agama, kena ada daripada aku. Amruna. Tiba-tiba hang buat tu laisa alaihi amruna, bukan urusan aku. Apa jawapan dia? Nabi sebut fa huwa raddun. Yang satu tu hang buat raddun. Hang tak boleh kait dengan aku secara sahih, ditolak. Tak payah tunggu akhirat. 2 rakaat di 10 Syaban. Apa ini? 2 rakaat sunat hadiah untuk orang mati. 2 rakaat semayang pasal apa? Syukur hari ni hari lahir kita panjang lagi setahun. 2 rakaat. Pakcik ingat Tok Wali tu kata apa? Ada semayang ada semayang hayat. Pasal hidup kita ni, kita nak bagi panjang. Anak kepada Tok Wali tu kata kita kena sembahyang hayat. Dia nak cari dalam hadis mana sembahyang hayat. Buat, wali buat. Tengok jawapan dia fahuwa raddu. Fahuwa raddu. Ustaz, kataan no ni Ustaz, dia masuk sahabat. Masuk kan Nabi sebut amrun. Makna kami kalau dia jamak kan. Amri, dia boleh kata amri. Ada boleh kata amri kan. Amruna. Jadi bermakna no ni kita boleh sabit ke sahabat. Ya, boleh sabit ke sahabat. Dan na tu na li ta'zim. Dia membesarkan orang yang ada, orang yang ikut dia. Laisa alaihi amruna. Siapa yang dah ikut Nabi masa Nabi cakap ni sahabat. Jadi jemaah tu sahabat ni banyak. Nabi kata siapa yang tak ikut kami. Hadis ni kita kait lagi dengan hadis lain, ma ana alaihi wa ashabi. Macam tu. Laisa alaihi amruna. Bukan urusan kami. Aku tak pernah ajak para sahabat banyak. Sebab tu yang Albani kata kalau satu sahabat buat tu tak, jangan masukkan dalam jangan masuk dalam bid'ah. Kalau satu sahabat dalam mukadimah dia akan berjalan. Ya. Mungkin sebab itulah. Mungkin kerana sebab-sebab ni dan sebab-sebab yang lain lagi lah. Mungkin sebab-sebab ni dulu. Satu sahabat buat, sahabat ni ada kelebihan. Tetapi Imam Sunnah kata apa dia? Kelebihan satu sahabat itu bukan alasan untuk mencontoh mereka dalam bab yang tidak ada contoh dari Nabi. Tidak ada contoh dari Nabi. Kelebihan bukan alasan dia tu benar atau salah. Tak. Kelebihan dia. Kelebihan ahli syurga 10 sahabat tu kan. Ahli syurga. Tapi dalam 10 sahabat ahli syurga tu, katalah ada seorang pergi buat hak pelik. Dia buat hak pelik bukan alasan umat ikut dia. Kelebihan dia tetap ada. Bukan dalil kita ikut dia. Itu bukan, tak boleh ambil alasan. Dia sahabat. Tak. Ibadah nombor 1 tengok Nabi. Lepas tu sahabatlah orang yang terpercaya dalam dunia memelihara ibadat. Tengok dia. Salafus salih. Nabi kata ma ana alaihi wa ashabi. Bila ada satu sahabat buat, dia terkeluar daripada bid'ah. Walaupun dia buat bukan bid'ah, belum tentu kita ikut. Kita nak ikut ijma' para sahabat dalam ibadah. Bukan ijma' orang Malaysia. Ijma' orang Malaysia tahlil ada. Sahabat pun tak kena tahlil-tahlil. Pasal tu Abu Zaifah kata apa dia? Kullu ibadah lam yaf'alha ashabu Rasulillah. Dengar dia guna. Ashabu Rasulillah. Semua benda kamu sangka ibadat tapi tak dibuat oleh sahabat Rasulullah, fala tafa'aluha. Jangan kamu buat walaupun zaman kamu menghukum itu ibadat.
Mai pula Imam Sunnah Ibnu Katsir, "Lau kana khairan lasabaquna ilaihi." Kalau yang kamu ingat ibadat tu baik, Nabi dengan sahabat orang mula nanti buat, bukan kamu. Sebab Tuhan nak ambil akal kamu bagi ilham, baik bagi pada sahabat. Kenapa? Abdullah bin Mas'ud kata apa? "Innallaha nazara ila qulubil ibad." Allah melihat hati hamba-hamba dia. Allah melihat hati para sahabat Nabi baik. Allah jadikan dia peneman Rasul. Jadi rupanya sebahagian kita buat ibadat, sifat ibadat itu belum dapat dikenal pasti. Alasan orang kita pasal apa tak boleh buat benda ni baik? Dia apa sih? Itu yang tentang Allah kita Nabi. Dia Allah kita. Pakcik tak dapat. Kita dah makan satu. Siapa tak apa. Hari juga kita Allah kita manusia lain. Allah pilih hati yang baik menjadi kepada. Kalau kan kata hari itu khusus kan? Nah, Selepas hebat, tidak ada manusia yang lebih baik. Dia berada para sahabat. Bismillah. Kata Allah cipta dia untuk Nabi. Untuk memandai iri dan untuk berkhidmat dalam perjuangan Islam. Jelas tadi kita Masa untuk makan coklat. Ya. Lagi satu pakcik, lagi satu. Secara anak tangga, Nabi sebut khairun nasi qarni. Kan? Nak contoh hadis tu. Summa yalunahum summa alladhina yalunahum. Manusia yang paling terbaik manusia yang hidup zaman aku. Siapa dia yang hidup zaman Nabi? Sahabat. Lepas tu Nabi kata apa dia? Summa alladhina yalunahum. Lepas tu yang hidup selepas sahabat aku. Bermakna manusia yang mempunyai hati yang terbaik setelah sahabat, orang yang belajar agama dengan sahabat. Face to face jumpa Abu Bakar. Abu Hanifah Nu'man dikatakan belajar dengan Abdullah bin Mas'ud. Al-Hasanul Basri berjumpa dengan 70 orang para sahabat Nabi. Mempunyai keutamaan. Inilah hati yang dahsyat-dahsyat. Pasal tu Imam Syafi'i kata, kalaulah hampa habaq pada aku tabi'in yang meriwayatkan benda aku tutup mulut aku. Kerana mereka berjumpa dengan manusia yang paling terbaik. Dan kita beragama, kita ikut Al-Quran, kita ikut sunnah, kita ikut para sahabat, kita ikut para tabi'in. Para tabi'in inilah kita namakan dengan salafus salih. Kita kena tambah kalimah salih, kerana salah terbagi pada dua, yang fasik dan yang salih. Yang fasik kita tak mau ikut. Murji'ah, Khawarij, fasik. Mereka tak masuk salafus salih. Hati makin baik. Makin hati itu dekat dengan sunnah, jalan sunnah Nabi, hati itu makin baik, makin baik, makin baik, makin baik. Kata Profesor Hamka, masa tu Profesor Hamka tafsir ayat 11 surah Al-Ma'idah. Kalau ada tafsir dia, pakcik boleh rujuk balik. Hamka kata apa? Dalam surah Ma'idah ni, ayat 11 ni, Allah meletakkan dua syarat untuk jadi baik dan dua syarat seorang perjuang agama. Apa dia? Allah guna kalimah wattaqullah wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minin. Takwa kepada Allah, dia kena tawakal. Orang beriman bertawakal pada Allah. Hamka kata apa? Kita kena takwa pada Allah. Takwa pada Allah ni dalam bahasa kita sebut selalu melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah. Jangan kita kotorkan jiwa kita dengan larangan Allah. Dan jangan kita biar jiwa kita kosong, tak dihiasi dengan perintah Allah. Nanti jiwa kita ni akan rosak sikit demi sikit. Kata Hamka, setelah kita melepasi garisan
Itu macam nama. Barisan tak Tak mau Nahi kebi-kebi nahi. Tak, bukan, maksud saya garisan. Jangan takut dengan makhluk. Jangan takut pada makhluk. Itu bahasa. Kecil bagi kita. Teruskan. Setelah kita melepasi garisan ini, Hamka kata seorang mukmin kena pergi pada garisan yang kedua, garisan tawakal. Kepada Allah lah kita gantung hati dan kepada Nabi lah kita gantung. Kita kena percaya ajaran Nabi ni tak merosakkan kita. Imam Ahmad telah meriwayatkan satu hadis yang kita baca baru ni. Daripada siapa? Daripada siapa? Sahabat Nabi yang meriwayatkan hadis itu, Syekh Albani dalam kitab dia Jami' As-Sahih menyenaraikan hadis dalam senarai hadis sahih. Imam Ahmad nak cerita, kata kita kena percaya kat Nabi, kita tak boleh anggap dia khianat walaupun satu saat. Imam Ahmad bawa satu riwayat kita baca baru ni, 4 orang yang dihisap di hari akhirat. Kan arba'atun yaumal qiyamah. Kita ingat lagi? Siapa dia? Orang yang pekak. Yang pekak satu? Yang kedua, orang yang sedikit bodoh. Bodoh orang cerdik. Yang ketiga? Yang ketiga, tua pikun. Tua pikun. Ataupun tua kutuk tak sedap berdiri. Boleh juga. Yang keempat, orang yang tak dapat dakwah. Ya, orang yang duduk dalam kawasan dakwah tak sampai dan dia mati. Nabi kata arba'atun, 4 orang ini asammu, pekak. Dia kata, ya Allah, masa kau hantar dakwah Quran, dakwah sunnah, aku pekak, dakwah tak sampai. Bila dakwah tak sampai, aku buat apa yang aku tahu. Hari ni hana azab aku ke? Sama dapat nama sahabat yang riwayat yang sama. Saya pun tiba-tiba hilang nama dia. Tiba-tiba hilang nama dia. Yang 4 tahu. 4 golongan. Bukan apa nama dia? Bukan Aswad lah. Nama pak dia saya ingat Sarek. Nama dia tu saya lupa. Nanti kena tengok kitab balik. Orang yang tak dengar ni asammu, la yasma'u syai'a. Dia tak dengar apa. Lepas tu mai kedua siapa dia? Mai yang kedua ahmaq. Ahmaq ni dalam bodoh-bodoh dia juara kebodohan. Dia paling juara. Dia punya tak cerdik ni sampai peringkat dia lalu budak-budak ambil apa? Benda-benda tepi jalan balin ke dia. Dia kata, ya Allah, budak-budak pun tak hormat kat aku. Aku punya bodoh, ya Allah. Aku mati tak dengar dakwah Nabi. Nak azab aku kah? Kalau Nabi mai aku cerdik elok, aku ikut Nabi. Lepas tu haram. Rajulun haram, baca hak besar haram. Ni tua pikun. Dia tua. Maknanya tua dia pakcik sampai peringkat kalau kita habang pun dia tak boleh nak nilai apa orang. Dia tak nampak penilaian dah. Ya Allah, aku dah tua. Masa aku tua tu baru Islam datang. Tiba-tiba aku tak boleh fikir, seakan hana azab aku. Yang keempat siapa dia? Yakni rajulun mata fil fatrah. Orang yang mati dalam suasana dakwah tak sampai. Orang asli lah, orang mana, dakwah tak sampai. Dia besar-besar dah jadi Syiah dah. Dia duduk di Iran. Pakcik bayang tadika Syiah, rendah Syiah, mendengar mesti Syiah. Dia tak pernah dengar pasal sunnah. Maka dia boleh kita katakan tak dengar langsung. Ya Allah, macam mana aku ni? 4 orang ni. Maka dalam hadis tu kata apa ya? Fayukhudhu bimawathiqihim. Allah buat satu MOU dengan mereka. Janji. Allah kata yang pekak, betul tak? Kalau Nabi mai hang tak pekak nak ikut. Dia kata betul. Allah kata yang tua sampai macam pikun ni. Kalau Nabi mai hang muda hang boleh fikir hang ikut tak? Ya, saya nak ikut. Allah kata ni yang mati dalam keadaan dakwah tak sampai. Kalau Nabi mai hang ikut tak? 4 kata nak ikut. Tiba-tiba di hari akhirat Nabi kata Allah fayursilu ilaihim rasul. Allah hantar Nabi mai seorang, rasul mai. Pasal dia tak berpeluang ikut.
Di hari akhirat tu mai Rasul. Allah punya adil. Bila Rasul mai, yang pekak dah tak pekak, yang tua dah tak pikun, yang apa tadi, apa lagi seorang, bodoh dah tak bodoh dah, yang mati dalam bukan Islam ni dah suasana Islam. Allah hantar Rasul mai. Bila Rasul mai kat depa, Allah suruh Rasul tu kata satu benda je kat depa. Depa sanggup dah ikut. Apa Rasul tu kata, Kapten? Masuk neraka. Tapi Ustaz, yang tu boleh pakai tak untuk zaman sekarang? Ustaz, bagi Ustaz Perabil tu ada ni. Sekejap kita ni boleh. Apa Rasul kata, Kapten? Masuk neraka. Hak pai pekak betul-betul nak ikut Nabi kan? Lah Nabi mai. Nabi kata kat pekak tu apa? Masuk neraka. Agak-agak pekak tu buat apa balik? Dia buat pekak balik. Yang tua dan nak buat tua balik. Ya? Allah nak tengok hamba dia. Han nak ikut Rasul tak? Dan han percaya tak Rasul tak khianat dan tidak membinasakan umat? Allah suruh keluar satu perkataan daripada mulut Nabi, empat ni masuk ke neraka. Apa Nabi sebut? Walladhi nafsu Muhammadin biyadi. Demi nyawa Muhammad dalam genggaman Allah. Andai kata mereka dengar cakap Rasul itu, mereka masuk ke neraka, apa akan jadi? Lau dakhaluha lakanat lahum bardan wa salaman. Neraka akan berubah jadi sejuk dan selamat untuk mereka, kerana Nabi tidak akan khianat dan membinasakan umat. Dalam riwayat tambahan, kalau mereka tu tak mau masuk, dibaling sekok-sekok masuk, untuk membuktikan Rasul Allah tidak khianat dan tidak membinasakan. Al-Bani kata hadis itu hadis sahih. Imam Ahmad simpan dalam Musnad Imam Ahmad hadis itu untuk menyatakan sifat Rasul itu tidak khianat pada umat. Maka Rasul ni yang dapat ibadat. Jadi macam mana kita boleh buat ibadat tak ikut Rasul? Macam dia khianat. Ibadat ini, zikir ini, tok wali ni, zikir ini, tok wali ni wali Songo, wali Kamjat, wali tu, macam-macam wali duk ada lah berarti. Ikut. Baru kita bagi kepada sahabat kita punya soalan. Hadis ni, hadis yang tidak mansukh, dia akan relevan dengan sampai kiamat. Cuma keadaan manusia yang masuk dalam hadis itu bermacam-macam. 4 orang. Satu orang lah ni dah tua. Kita ambil macam pakcik dan 60 lebih. Kita ambil agak-agak umur tak boleh fikir ni, baru dia dengar sunnah ni umur berapa? Kata dia 80. Tok saya pakcik, isteri saya punya tok saya lah juga. Nak pergi 90 dah. Kalau saya pergi habang kat dia, tok ni kita mati-mati ni tak payahlah buat tahlil-tahlil. Dia dah 90 dah. Apa dia kata ke saya? Dia kata tak apa dah, aku simpan dah duit aku siap-siap, besok aku mati, hang baca Quran ke aku, hang buat tahlil ke aku 40 malam. Dia simpan duit siap-siap. Saya pergi terang lagi tu, Nabi tak buat. Tak apalah, Nabi tak buat, hang tolong buat. Umur ni dia duk baca doa pakcik. Dia selalu baca doa apa? Doa Sujaul Aqra. Saya kata kat dia tu, ni baris pun salah, kalimah pun tak kena ni tu. Tak apalah, dah dulu dia pajak lagu tu. Tak kena pilah. Dia baca. Umur tu baru kita nak habaq mustalah hadis apa dia? Dia pikun. Tak boleh pergi. Mereka ini dengan ikhlas mereka beribadat pada Allah, di hari akhirat ada perbicaraan yang istimewa untuk mereka. Sama orang dakwah tak sampai langsung. Yang sampai kat dia apa dia? Yang sampai kat dia dakwah batin. Dia tak pernah dengar dakwah sebenar. Dan dia ada jiwa yang benar kepada Allah. Macam Syekhul Islam dalam kitab dan Minhajus Sunnah, Ibn Taymiyah cerita tentang sebahagian Mu'tazilah yang benar jiwa mereka, tapi mereka melakukan sikit kesilapan. Apa kata Syekhul Islam? Semoga jasa mereka itu dikira di hadapan Allah. Jadi orang yang dengar, pakcik bayang, antara tok guru yang mengajar tarikat dengan anak murid, yang mana tak tahu sunnah? Betul-betul tak tahu sunnah? Anak murid lah. Anak murid bukan tahu apa. Guru ni Kamjat. Dia ni kadang-kadang dia tahu kebenaran, dia tak ajar.
Bila sampai di hadapan Allah, siapa akan dapat rukhsah di hadapan Allah? Anak murid. Ya Allah, aku tak tahu apa yang dia cakap, yang itulah aku percaya. Dia main dengan uniform agama. Dia habaq, dia cinta Nabi. Dia bagi tahu tiap-tiap malam dia jumpa Nabi. Dia ada simpan rambut Nabi, kuku Nabi, semua pasal Nabi dia simpan. Aku tak tahu ya Allah. Aku tak ada kederat nak mengaji lebih. Pacu bayang orang dulu zaman kita sebelum perang. Berapa ramai yang boleh pergi sekolah? Berapa ramai yang boleh pergi sekolah? Masa tu berapa ramai ustaz dan mereka semua dah mati dah. Tanpa sunnah. Adakah Tuhan akan zalim kat mereka? Tak, Tuhan tak zalim. Hati yang baik dan amalan yang sungguh-sungguh, Allah akan hisap mereka balik di hari akhirat. Tapi yang kita duk bicara ni, yang duk ada depan kita ni, ketegak ya Rabbi. Ketegak. Tak mau. Yang ni yang kena takutkan. Sedapnya Lena. Anak siapa pun tak percaya. Abang kat sini adik pintar mana? Mak bapak yang melahirkan dia. Ha? Sejuklah pokok bapak. Sejuklah perut mak dia. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Itu dia. Siang dia. Dia betik. Balik sekolah dia betik. Baik. Agar dapat diterima, kita nak ibadat kita Allah Ta'ala terima. Agar dapat diterima, ibadat disyaratkan harus benar. Dan ibadah itu tidak bisa dikatakan benar kecuali dengan adanya dua syarat. Hamka kata apa dia? Agar ibadat itu diterima, Hamka kata ibadat itu kena ada taufiq. Apa dia? Ibadat kita buat kena seraksi dengan acuan dia. Hamka bagi contoh, orang tu nak sangat tawaf, tapi dia tak pergi Mekah, dia tawaf 7 pusingan keliling rumah dia. Dia pakai ihram dalam bulan Zulhijjah, semua cantik elok, tapi dia pusing rumah dia. Hamka kata betul tawaf dia, tapi tak seraksi dengan apa yang Tuhan mahu, maka ditolak. Maka manusia kena cari seraksi. Dia kena bagi jiwa dia, tubuh badan dia. Ibadat terbagi pada berapa jenis? Rehearsal balik Farid. Farid tak main ke malam tu? Faisal? Takkan tak main juga kot. Ibadat terbagi pada berapa? Hari Khamis tu Faisal yang telefon ustaz. Tak tahu Faisal tak ada? Habis-habis tu Faisal pergi meeting dengan Timbalan Ketua Menteri. Betul. Betul. Awal dia belah. Cakap awal lagi. Cuba tengok nota. Tak ada juga. Nak tak menangis lagi tak? Bagi Faisal. Guru dia, Guru Mik. Nampak kapten jadi saksi. Tak payah 4 ni nombor 5 dalam ni tu cik. Ibadat bagi pada berapa? 4. Ustaz nak bagi tahu 4. Ibadat sebagi pada 4. Nombor 1 ibadat apa? Ibadat qalbiyah, hati. Yang kedua, lisaniyah. Bukan, jangan tunjuk lidah lisan. 3, Badaniyah. bukan badan tubuh, badaniyah. Tubuh badan, orang tak kata badan tubuh, tubuh badan. Jangan bagi rosak bahasa Malaysia. 4, Mali. ibadat harta. Ibadat harta maliyah, qalbiyah, lisaniyah, badaniyah, maliyah. 4 ibadat ni kita nak buat kena ada taufik, kata Hamka, seraksi dengan apa yang Allah mahu. Kenapa zikir jadi bid'ah? Tak seraksi. Dia zikir tak macam Allah mahu. Kenapa jiwa dia dikatakan bid'ah? Dia ada niat tak seraksi. Pasal itu Nabi kata berapa banyak orang yang pergi belajar dengan niat tak betul, dibuang ke neraka. Kerana hati dia tak seraksi dengan apa yang Allah mahu. Demikianlah harta dia dan demikianlah dengan tubuh badan dia. Supaya seraksi, yang pertama dia kata supaya Allah makbulkan ibadat kita kena ada apa? Kena ada ikhlas kerana Allah semata, bebas daripada syirik besar dan syirik kecil. Sebab riya adalah syirik yang kecil yang membinasakan. Tengok nah, Zahir pun kena sama dengan Nabi,
batin pun kena sama dengan Nabi, baru boleh sampai masuk syurga. Takut. Zahir pun kena sama, batin pun kena sama. Yang kedua apa dia? Yang kedua ittiba'. Apa dia ittiba'? Sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ittiba' mengikuti, meneladani hanya kepada Rasulullah. Syarat yang pertama merupakan konsekuensi daripada syahadah la ilaha illallah, ikhlas. Ikhlas dalam tauhid nama dia, ikhlas dalam akidah nama dia tauhid. Ikhlas dalam ibadat, tolak riak. Kita ibadat kerana dia mengharuskan ikhlas beribadat hanya kepadanya dan jauh daripada syirik kepadanya. Sedangkan syarat kedua adalah konsekuensi daripada syahadah Muhammadur Rasulullah, kerana dia menuntut wajibnya taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti syariatnya, meninggalkan bid'ah, atau ibadah-ibadah yang diada-adakan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini firman Allah berkaitan dengan kita mengikuti Nabi. Bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun falahu ajruhu 'inda rabbih wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Tidak demikian. Bahkan barang siapa yang menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah dan dia berbuat kebajikan, maka baginya pahala di sisi Rabb-Nya dan tidak ada rasa takut kepada mereka, dan mereka tidak bersedih hati. Aslama wajhahu, menyerah diri, artinya memurnikan akidah kepada Allah. Wahuwa muhsin, berbuat kebajikan, artinya mengikuti Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dalam ayat ni Al-Baqarah 112, Allah letak dua syarat dan dua jaminan. Dua syarat untuk beribadat pada Allah. Syarat yang pertama apa dia? Man aslama wajhahu lillah. Ini menurut tafsir Ibnu Katsir. Man aslama wajhahu lillah maksudnya ikhlas. Siapa yang menyerah diri dia, wajah dia kepada Allah. Siapa yang aslama wajhahu, menyerahkan wajahnya lillah kepada Allah, ikhlas. Dalam apa? Dalam iftitah kita kata apa? Inni wajjahtu wajhiya lilladzi, aku menghadapkan wajah aku pada Allah. Wajah muka dan wajah hati pun. Bermakna apa? Dia buat ibadat itu memang mengharapkan Allah Ta'ala. Kosong daripada apa-apa dunia-dunia ni. Kosong. Yang kedua apa dia? Wa huwa muhsinun. Dia buat ibadat dalam keadaan ibadat itu muhsin. Ibadat itu dikonform baik. Di sini Ibnu Katsir kata bermakna ibadat yang konform baik. Ibadat mana? Ibadat yang Nabi buat. Maka muhsin bermakna ikut Nabi. Ataupun di lain tempat Ibnu Katsir kata muhsin bermakna muwafaqan li syariati. Ibadat yang kita buat itu sepakat dengan syariat Nabi Muhammad. Ada larangan, ada suruhan. Ibadat kita buat masuk dengan suruhan dan tidak terkena larangan. Nabi larang bid'ah, Nabi larang syirik. Jangan buat yang bid'ah, jangan buat yang syirik. Maka Allah bagi jaminan. Apa dia? Falahu, untuk orang yang buat ibadat, ada aslama wajhahu lillah dan muhsin, falahu, baginya ajruhu, pahala dia. Dia buat ibadat tu dia penat, ada pahala. Inda rabbih, ada pahala di sisi Tuhan dia. Allah jamin orang yang buat ibadat dengan dua syarat ni, Allah jamin apa dia? Allah jamin ada pahala. Kalau wajah mukhalafah, siapa buat ibadat tak pandang langsung dua syarat ni, tak ada pahala. Dia mungkin ikhlas, tapi Nabi Muhammad dia tak tengok langsung. Pakcik tengok sajalah saya cakap kan. Tempat lain saya tak cakap lah. Semualah sahabat-sahabat semua. Oh, perangai lah. Tak boleh salah sikit. Tak boleh silap sikit.
kepada semualah jamaatul muslimin. Fokus dia. Dia nak sangat. Fokus dia. Kepada jamaah kita. Pakcik tengok satu ibadat yang kita kata sampai orang tak tengok Nabi langsung. Tak mau tengok langsung. Apa dia? Angkat nikah. Angkat nikah ni kita mandi, kita pakai cebok mandi kan. Kita cebok ayak. Kita cebok ayak tu dikira lambat dan cebok tu dikira berat. Angkat nikah ni lebih cepat dan lebih senang. Sangat senang. Tangan tak payah ulur. Tak payah duduk dekat-dekat. Hanya ijab, hanya kabul. Khalas, selesai. Siapa pandang cara Nabi? Tak ada. Orang kata pula, gila kahwin cowboy. Kahwin cowboy? Tak pandang langsung. Khutbah nikah, tak pandang langsung. Lah tambah lagi satu khutbah, nama dia khutbah wali. Wali kena baca pula satu surat. Yang pakai purdah kena buang purdah. Tak pandang langsung. Banyak qadi nak kata maple memang tak tahu apa dia. Tak pandang langsung Rasulullah. Tak pandang langsung. Tu saya katakan kalau maple tu mai tangan dia putih, tak ada tangan nak pegang juga bucu. Ustaz Yuk Imam Ahlus Sunnah dia dipecat daripada qadi. Pasal apa? Pasal tak suar tangan. Ada seekor harami pergi report. Ya, dia buat naya kat Ustaz Yuk. Dia pergi report jabatan sana, gantung jawatan Ustaz Yuk. Pasal apa? Ustaz Yuk buat syirik, Ustaz Yuk rompak, dah. Pasal masa angkat nikah tak suar tangan, tak ada musafahah, tak ada bersalaman. Dalam mazhab pun tak ada, dalam sunnah je tak ada. Mudah je. Macam Faisal kata tadi, seolah-olah Nabi ni apa dia? Kalau angkat nikah cara Nabi ni jadi apa? Tak cantik, tak comel. Dia sanggup ingat lagu tu dekat Rasulullah. Sedangkan hadis tadi beritahu kalau Nabi suruh masuk neraka, masuklah neraka. Neraka bagi selamat pada kita. Pasal apa yang suruh masuk tu siapa? Nabi. Neraka pun tahu siapa suruh masuk. Lah ni orang masuk neraka bukan Nabi suruh, wali suruh. Ini dia pergi ziarah kubur Nabi pakcik, tiba-tiba Nabi keluar main salam. Anda tengok dah gambar tu. Nabi keluar main salam. Tangan tu bercahaya pula, balut simpan. Lepas dia mati buka balut. Oh, satu. Ini salam dengan Nabi. Dia salam. Dia pergi kubur Nabi. Nabi keluar mai, bukan mimpi, betul-betul. Salam. Aisyah mandi dengan Nabi, tak cakap pun cahaya. Gelap. Tak cakap pun cahaya. Abu Bakar kucuk dari Nabi masa Nabi wafat, tak cakap pun cahaya. Kata Abu Bakar, demi Allah, engkau wangi ya Rasulullah ketika hidup dan ketika mati ya Rasulullah. Itu ya sahabat cerita. Ini tangan wali cahaya. Besok kalau wali ni kata masuk neraka, terjun masuk neraka. Neraka pasti bakar dia. Orang tak percaya kat Nabi. Mari kita angkat Nabi. Maplay duduk sini, waris duduk sini. Hang kenal kat anak aku. Anak aku ada 3 perempuan. Hang suka yang mana? Takkan dia tak cam anak kita yang mana? Takkan dia kata yang mana pun jadi apa? Gila. Dia mesti ada benda yang dia simpan. Saya suka yang qasidah. Yang mana dia suka? Qasidah. Tak lagi dia tak mau. Dia tak. Aku nikahkan dikau dengan anak aku qasidah. Bagi mahar RM40 sudah. Hang setuju tak? Ya, saya setuju. Saya setuju jadi suami qasidah. Kita semua dengar, alhamdulillah. Sah. Jalan dah. Kalender lah tu. Tapi orang kita suar tangan. Kena petik pula sebelah, goncang. Lafaz yang bukan-bukan. Aku nikahkan akan dikau. Aku kahwinkan akan dikau. Ini Tok Fadil cakap. Dengan berwakil wali bapaknya kepada aku. Memanglah kalau bapak tu tak wakil, hang tak boleh angkat. Tak payah sebut tu semua. Aku nikahkan akan nikah dengan wali, dengan wakalah.
Aku nikahkan akan nikah. Aku kahwin. Aku nikah dengan berwakil wali bapa dia kat aku dengan mas kahwin RM600 tunai. Satu nafas, dua nafas makruh. Tak pandang langsung Rasulullah. Tak pandang langsung Rasulullah. Kalau pengantin tu gagal, ulang pula. Kalau gagal, ulang lah. Tak saksi tak cerewet pula. Tak saksi tu tak mana dengar. Akak dia tadi. Lepas tu saksi kena pergi medical check up pula tadi. Sepatutnya lagu tu lah. Kalau agak problem jangan jadi saksi lah. Awak tak menjawab soal tu. Kan? Ada saksi bapa saya kan? Orang lain dengar, dia tak dengar. Betul. Asyik baca cengih juga. Kalau macam mana Zat, di Malaysia hanya orang Islam nikah boleh. Semua orang dapat bisu. Kalau dia cakap, bukan tu yang baru dengar. Awak lain berderai orang. Awak bisu lah. Awak drama sikit lah. Tak drama sikit je. Awak. Kalau sengau lagi tu. Saya orang sengau. Ya Pak Cik. Kat nikah. Bagus. Silakan. Ya betul. Kita boleh angkat nikah anak kita. Dia begini, bukan minta permisi. Masa nak buat apa? Nanti buram ada kata, masa tu kata saya nak nikah anak saya. Bukan minta izin kat dia. Dia takkan jawab. Dia ceria nanti. Kita kata kita nak buat jawab. Takkan minta izin kat dia. Takkan ni, akal tu saya nak angkat sendiri. Boleh? Dia main tulis-tulis ya, bagi saya dia ambil tinggal lah. Boleh. Saya tak mau pegang tangannya, saya tak mau bawa. Dia takkan kata abang kan? Boleh. Bukan kan dia. Kena ambil risiko ah. Kita beritahu awal. Boleh. Masa awal jadi berhenti. Kalau qadi jenis okey Kalau qadi jenis pokok pisang? Ustaz, ada satu soalan ni. Ya Kapten. Katalah macam anak saya. Saya tengok ni, saya macam Marwah. Saya panggil ada member lah. Member tu member tak bakal suami anak saya dengan saya. Saya kata okey sekarang ni aku nak boleh abang nikah. Saya ucap nak aku nikahkan kau dengan anak aku sebulan apa dengan mas kami sambil setengah tunai apa semua habis dia pun aku kau setuju ke apa Ya, saya setuju ah. Contoh. Bahasa RM1. Lepas tu ini makna kata di segi agama Ya. sah kan Ustaz? Ya. Jadi lepas tu lepas nak buat apa dia buat boleh tak boleh nak buat ini? Kalau abah tanya saya, Tadi tadi terima. Maksud saya, kita dah buat ni untuk agama kan, untuk surau semua. Lepas tu kita kena ikut sebab negeri nak ada sertifikat apa semua. Saya dah buat dah upacara ni, tapi proses tu mungkin sebulan, 2 bulan je dia keluar pun pada mata Allah sah. Lepas dua-dua ada suami isteri. Apa pendapat Ustaz? Kalau pendapat saya, dia ada lagi bid'ah besar. Kalau kita buat lagu tu, lagi besar punya bid'ah jadi. Apa dia? Dia jadi angkat nikah 2 kali. Lagi bid'ah besar. Lagi dalalah. Itu saya tanya sebab pada saya yang kedua ni dah memang dah teruk punya kes. Dia lebih baik yang kedua tu pasal angkat nikah sekali. Cuma kita kena bersabar dengan karenah tu aja. Kalau kita angkat nikah dulu, maknanya dalam keluarga kita tahu dah kita angkat nikah kan. Kemudian kita biar mai pula lagi seminggu baru tarikh yang kita janji angkat nikah tu, angkat nikah balik. Lagi kita buat benda bid'ah yang terlampau besar. Satu perkahwinan 2 kali angkat nikah tak ada. Cuma lebih baik kita ada pada hari itu. Cuma apa yang boleh kita tangani dengan berhemah. Yang mana kita tak boleh, dia adalah umumul balwa. Dia adalah satu malapetaka yang melibatkan undang-undang. Kita tak boleh nak buat apa. Bawa dia kontrol, tak boleh buat apa. Yang tu. Macam mana makcik kata? Dia pergi siam. Ya. Tak, di Malaysia balik tak angkat nikah dah. Dia cuma mengesahkan sijil lah. Dia
biasanya pesan pada kawan nak menikah di Siam, pergi menikah di jabatan agama Siam. Jangan menikah pada qadi-qadi yang kampung, jangan. Terus pergi jabatan agama dia. Jabatan agama sana dia akan bagi menikah. Dia punya sijil tu di sini iktiraf. Pasal dah lebih 2 marhalah. Really senang. Really offer sini. Pergi boleh Senang. Oh, kita kena lepas ni kita kena buat tarikh apa? Dia boleh. Bisa akad nikah 2 kali pernah ada tak? Tak ada. Tak. Kita ada. Apa nama tu kali tu orang Meno. Orang Pelan-pelan sikit. Tu kali tu orang Meno kan. Kau gaji tu orang no. Jangan kau kuat. Oh, yang bukan. Jangan kau Tapi kuat. angkat ni orang dia tukar Yang dia macam mana? ya, kami ni orang pas. Tok Qadi tu orang Meno. lepas tu Dia bawa pergi angkat nikah sendiri kat Tok Guru pas ya. takkan jangan. Dia benda ni dah dia tu. Allah mak, kalau jadi ni besar ni bidah. Tok Qadi tu parti lain, dia parti lain. Dia pergi angkat Tok Qadi ni saya back to the history baliklah. Tok Qadi ni UMNO. Sahabat punya cerita. Ni sahabat punya cerita. Tok Qadi ni puak kerih. Maple tu bulan purnama. Jadi dia tak puas hati. Dia pergi angkat nikah depan Tok Qadi ni. Dia pergi dekat parti dia. Lepas tu dia dah habis dah angkat semua settle elok. Sebelum dia sama dengan isteri dia pergi angkat nikah lagi sekali dekat ustaz bulan purnama ni lah. Jadi tu sahabat bangkitkan isu. Saya kata tak boleh besar punya bid'ah. Walaupun Tok Qadi tu parti ni dah tu saya Sebut kata nama parti tu dah tunjuk saya buat apa. Apa kena mengenal saya ke parti tu? Pakcik jangan sensitif. Tangan saya kena tolong tu. Takkan saya nak tuduh apa ke? Artinya walaupun Tok Qadi tu parti lain, dia angkat nikah, keyakinan kita dia Muslim. Dia orang Islam, dia Muslim. Cuma kita kata kelaku-kelakar dia, perangai dia kita tak setuju hak tu je. Dua-dua ni boleh masuk dalam hadis ni tak? Hadis mana pakcik? Hadis kita baca tadi. Yang mana? Tak iktibar Rasul. Tak iktibar. Tak iktibar. Pasal tu pernikahan yang terjadi zaman kafir pun, bila Islam tak suruh angkat nikah balik. Itu terjadi zaman kafir. Yang angkat nikah siapa dia? Bukan Tok Qadi UMNO, kafir tu. Tak payah nak renew balik. Ni pun kalau kita baca tentang nikah zaman jahiliah, bila main Islam tu dia masih pakai lagi cara jahiliah, cara tu. Islam tak batalkan. Jalan lah. Kecuali bini masuk Islam, laki tak mau. Bagi satu tempoh masa dia tak mau juga. Maka kerana dia tu kafir, dia Islam terlerai lah. Tapi bini masuk Islam, laki masuk Islam, mereka tak pergi angkat nikah dah. Diaktirah pernikahan itu. Itu siapa jadi Tok Qadi? Sami. Katalah yang masuk Islam ni murugam anak laki-laki mutu Sami. Jom. Iga calik. Pergi angkat nikah di mana? Di Tokong lah. Tiba-tiba dia masuk Islam, bini dia Lechmi pun masuk Islam, duduk masuk Islam. Kita duk pergi buat Ahlussunnah pula, mai aku nikah lain. Tak ada. Sah dah nikah dia apa? Itu pernikahan dalam tu. Takkanlah kerana UMNO kau tu nak lari balik. Takkanlah seberat itu jadi orang UMNO kau. Ijab kabul tu penting. Macam mana pakcik? Ijab kabul tu penting. Ijab kabul. Ijab dan kabul disaksikan. Bukan kata itu. Ni kita ada ayat berapa? Ayat 6 daripada surah Al-Ma'idah. Cerita laki-laki Islam, perempuan itu adalah ahli kitab. Perempuan itu kafir, ahli kitab. Mereka nak kahwin, boleh. Upacara itu berjalan di gereja. Ya. Pasal apa? Angkat nikah mereka dengan angkat nikah kita sama. Ada wali, ada qadi, ada saksi, ada mahar. Cuma dia punya cara tu berbeza. Maka hak lelaki ni tak payah mai cari Tok Qadi angkat nikah balik.
Islam benar kalau perempuan tu minta kan, aku nak kahwin cara aku, qadi aku. Wali belah dia. Saksi belah dia, bukan belah kita. Sama macam kita, silakan. Takkanlah kerana daging taklah seberat tu. Walaupun daging tu sengit, tapi taklah seberat tu. Syadik sangat nampak. Apa orang putih panggil apa? Apa radikal? Bukan radikal. Ulu pun bukan, tu nampak sangat kebodohan kita nampak tu. Kebodohan siapa pakcik? Orang yang Cara cakap. istilah hukum hakam nampak tu kita bodoh lah. Ha. Islam memudahkan kita. Kita pergi jadi buat untuk Bukan kita maplay tu bodoh. Kita ni kami sekali kenal. Kita tu orang. Boleh lah. Ya. Yang pakcik bagi tadi. Haji bila kita buat semua yang tak ada. Kita kalau kita angkat kita semua kita tahu. Dan bila kami tu bila tak suruh tangan kita macam abu lagi. Orang Dia boleh buat pakcik kalau dia buat. yang masalah Itu masalah. kita susah. Agak kesah. Bila dia tengok kita usah. Ustaz Ayub. Sedang tu Ya. Saya saksikan hari Ustaz Ayub angkat nikah di Selangor tu, saya duduk ada. Ustaz Ayub duduk macam ni dengan meja dia ni duduk. Aku apa bukan Ustaz Ayub suruh bapak tu angkat sendiri. Macam ni. Katalah saya maplay, pakcik angkat saya. Lepas tu saya tengok Ustaz Ayub kata tak payah pegang tangan apa. Duduk. Angkat. Ini saya katakan ini kerana sebahagian daripada Tuan Qadi. Dia bukan undang-undang sangat kerana dia. Pakcik bayang, ada qadi terjadi di masjid kita duk mengaji ni, dia suruh perempuan tu buang purdah. Apa kena mengena buang purdah? Dia tu susah payah pakai purdah, dia suruh buang. Sedangkan pakai purdah tu tanda kesalehan, kewarakan wanita tu, dia suruh buang. Sebab alasan dia tak mana sabar. Mana nak tahu kok jantan ke? Saya kalau ada orang itu Anggilah ke aku nak pergi. Aku nak kahwin dengan jantan, aku pilih orang garu lah. Kita jawab lagu tu kat dia. Bodoh sangat. Dia kata saat ni pondan ke? Saat ni tersilap nak ambil adik, ambil kakak. Awak, bapak dia ni apa sampai tak tahu nak bagi anak yang mana. Bini pun sampai tak tahu perempuan mana dia suka. Tak masuk akal. Ini nama dia karena diri orang tu. Ustaz Ayub masa forum di sini dia panggil qadi gatai. Tapi kerana dia ada power, kita tak boleh buat apa. Okay, Pak Lon. insya-Allah Kalau kita tak, kita macam Ustaz Nan kata kita abang, kita nak buat lagu mana, ada benda dia kata kena buat macam dia, terpaksa. Pasal veto power. Dia nak sign surat. Mula masa nak mula kita nak pergi buat kerja-kerja dapat tu masa tu kita jelas benda ni kita nak buat di mana. Cepat buat jelas dia mai dia tulis je. Syekhul Islam. Berhenti kat situ. Barik. Boleh kan? Syekhul Islam. Kat tu lah. Muka surat 118, Syekhul Islam Ibn Taymiyah menyatakan, kita berhenti dekat tu lah, keutamaan ibadat. Kita akan bincang pada minggu hadapan, insya-Allah. Wallahu a'lam.